wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk solat, fausidu, maka basuhlah muka-muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu, il marafiq, sehingga sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah bi ru'usikum, kepala-kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki-kaki, sehingga dua muka lagi. Okey, ini ayat berkenaan dengan taharah dah. At-taharatu bis-salah, al-wudu' wal-ghuslu wat-tayammum. Ayat taharah untuk solat, sama ada untuk berwudu, mandi wajib, dan juga bertayammum. Yang pertama sekali, soalan dia hal sahha sabab nuzul liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Adakah hadis yang sahih yang menyatakan, yang menyebut berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini? Ada ke tak? Oh, sahih lah. Ada lah. Naam, sahha lidzalika sabab nuzul. Ya, ada sebab, ada hadis sahih berkenaan dengan sebab nuzul ayat ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, saqatat qiladatul li bil baida wa nahnu dakhiluna al Madinah. Rata-rata dah. Pada tekuk. Kata apa dia? Apa gila? Kata. Ni apa gila? Kata tekuk dah. Qiladah. Rata tekuk aku jatuh di padang baida di kawasan lapar. Ketika mana kami hampir-hampir nak masuk Madinah. Maksudnya Nabi dengan Aisyah dengan sahabat-sahabat lain ni bermusafir ya. Sebelum musafir Madinah mereka berehat dulu. Berhenti dulu tengah malam ya. Jadi dekat-dekat masuk Madinah tu sahabat pada tu bila nak bergerak tiba-tiba hilang kata gelak ya kata Aisyah ya. Fa anakhan nabiyyu, maka Nabi berhenti. Fa sana ra'sahu fi hajri raqidan, maka Nabi meletak kepala dia atas paha aku, Aisyah. Nabi tertidurlah. Abu Bakar mari. Falakazani lakzatan syadidah. Mari Abu Bakar cokek Aisyah dah. Aisyah kata apa dia, Abu Bakar kata habastin nasa fi qiladah. Kihilamu ilah menyebabkan susah habis Allah dia. Fabi al-mautu di makan Rasulullah wa qad auja'an. Aku Rasulullah tidur atas aku tu berat dah. Lepas dia pukul aku pula. Dua kali dia. Kemudian Nabi pun terbanglah. Kabar-kabar subuh dah. Faltamasal ma'u, Nabi cari air tak ada dah. Tak ada air. Maka turunlah ayat ayat ni lah. Ayat tayammum lah. Jadi ayat tayammum ni turun kerana Ki Aisyah lah. Dah. Maka ni bukan satu kejian, satu ni pujian lah. Katanya Usaid bin Hudayr, laqad barakallahu lin-nas fikum ya ala Abi Bakar ma antum illa barakatun lahum. Sesungguhnya Allah telah memberkati untuk manusia kerana kamu wahai keluarga Abu Bakar, tidaklah kamu kecuali berkat untuk mereka. Itu sebab nuzul dah, sebab turunnya ayat ini. Okey, ayat ni ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Kumtum ni fi'il madhi, atau fi'il mudhari'? Fi'il ke dia ada? Tahu baik ke dia? Fi'il udah. Kumtum ni fi'il madhi dah. Idza kumtum qama qamu kumta kumtum dah. Dia asal ke dia kuntum? Asalnya qawamtum. Loh. Tukar gitu kamari jadi kuntum dah. Kita menyusun suara lah. Kalau tak suara banyak dia punya pertukaran jadi kuntum. Okey, makna dia wallahu alam, idza kuntum ai idza aradtum, bila kamu hendak dah nak semaya dah.
Contohnya serupa dengan ayat ni juga, sama dengan ayat ni juga, ayat surah An-Nahl ayat 98, fa iza qara'tal Quran, bila kamu nak baca Quran, bukan baca Quran dia baru auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi mula-mula sekali ya. Auzubillahi dulu baru baca Quran. Jadi kuntum walaupun fi'il mati, tapi maksud dia ni mudhari ataupun maksud dia iza aradtum, bila kamu telah berkehendak untuk sembahyang, maka hendaklah kamu berwuduk dulu, maka basuhlah muka. Boleh. Sama juga dengan hadis Nabi idza dakhal falaq qala. Dah, ini kita kan dalam Abu Daud. Idza dakhal falaq qala. Bila masuk tandah, ayo baca. Baca dulu kau tandah dulu. Masuk baca dulu masuk tandah. Allahumma inni a'udzubika al-khubuth wal khaba'ith. Dah. Dibaca doa ni sebelum masuk tandah, bukan sebab masuk tandah. Dah. Jadi kalau tengok pada perkataan ni idza dakhal dah. Sebab itulah tak boleh nak pisah mengaji bahasa dengan mengaji agama. Dah. Dia mesti ngaji bahasa saja je. Bahasa saja dia ngaji. Bahasa tu tak ngaji cari agama, tak ngaji dia asyik tu. Tak dah cerita sahabat-sahabat lah, wallahu a'lam lah. Dah. Ustaz Zu tahu Ustaz Zu? Ustaz Zu profesor. Tinggal jam hakpu sekarang ni. Ustaz Zu tinggal jana mula sekali. Dia asal nak nikah dengan Ubsi tak ada. Perah tak keluar ni tak nikah. Dah. Dipanggil Ustaz Zu profesor. Sokok buat sokok. Bau sokok ni. Tapi bahasa Arab lagi. Tadi dia belaka. Ada ngajak adab, tarikh adab. Oh bisa tarikh adab. Macam ada dia. Dah sebab. Dia lah ceritanya. Dah. Maksudnya ngaji bahasa sajalah. Bukan. Jadi kita ngaji bahasa Arab ni, kita ngaji juga untuk memahami Quran hadis, memahami agama, bukan bahasa Arab. Nak kecek gapo dak, kata harap jahiliah jadi dia. Kan? Ai idza arada an yadkhula, bila Nabi nak masuk tandah, Nabi pun baca dah. Sebagaimana ada riwayat lain lah. Okey, soalan seterusnya. Idza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum dah. Wadhih al-murad biqaulihi ta'ala fi hadhihi al-ayah. Jelaskan makna ayat ini dah. Wa hal kullu man qama ila salah alaihi an yatawadda. Adakah wajib setiap orang nak sembahyang dan wuduk sama? Setiap keadaan? Jawab dah. Yang pertama sekali berkenaan dengan ayat ni ada beberapa pendapat ahli ilmu lah. Dah. Yang pertamanya pendapat jumhur ahli ilmu mengatakan bahawasanya bila kamu nak sembahyang dalam keadaan kamu berhadas, maka hendaklah kamu berwuduk, basuh muka, basuh dua tangan, sapu kepala, basuh dua kaki dah. Itu maksud dia dah. Idza aradtum al-qiyamu ila salah wa antum muhdithuna dah. Fatawaddau faghsilu wujuhakum. Itu maksud dia dah. Maksud ni disebut oleh Imam Tabari, beberapa asar daripada sebilangan ahli ilmu yang memberi makna perkataan dah. Ataupun maksud qiyam di sini al-qiyam minan naum dah. Al-muradu bil qiyam fi hadhihi ayah al-qiyam minan naum. Bila kamu bangun tidur nak sembahyang, maka dah kamu berwuduk. Sebab tidur-tidur membatalkan wuduk. Kena tu. Tu. Yang ketiga, makna yang ketiganya ialah anal murad kullu qiyam dah. Maksud dia setiap nak bangun nak sembahyang mesti berwuduk dah. Tu. Kena tu. Sama ada istihbaban in kana apa dia ala taharatin au wujuban in kana fi halatil hadas dah. Kalau dia suci maka sunat berwuduk. Kalau dia tu dah ada berhadas maka wajib berwuduk. Itulah. Dah. Ar-rabi' anna hadzal amra kana amra ijab lil muhdits wa ghairil muhdits thumma nusikha. Pendapat yang keempatnya memang asalnya wajib belaka, berhadas tak berhadas wajib belaka. Kemudian dimansuhkan oleh hadis Nabi, orang yang ada wuduk dah tak perlu berwuduk kali kedua dah. Asalnya al-wuduk likulli salah. Al-aslu asalnya berwuduk untuk setiap solat dah. Faham aku? Ustaz, yang ni berwuduk ni tak kira lah, kira waktu siang hari ke malam ke? Tak kira lah.
Tak kira nak berwuduk. Sebab kalau tidurnya negara, nak berwuduk dah. Dah. Dia berwuduk ni bila kita tidur, dia adakah dia tujuan untuk kita nak bersalat ke apa? Untuk solat lah. Idza kumtum ila salah. Idza kumtum min nawi wa turidul qiyam ila salah. Dah. Kalau tak sembahyang wuduk agak dia. Dah. Kisah Rasulullah keluar daripada tandah. Tiba-tiba sahabat akak air. Nabi kata, bukan setiap kali masuk tandah, setiap kali berhadah nak berwuduk, tak mesti dah. Kena sah. Dah. Nak semaya. Sebab tu asal wuduk nak semaya sebenarnya dah. Kena. Tapi at-tajdidul wuduk ataupun al-baqa ala qiyam al-wuduk tu molek lah, macam sunat lah. Tapi bukan maksudnya wajib kadang-kadang wuduk semua dah. Qala Ibnu Katsir hadatsana Yaqub qala hadatsana Abi an Ibn Ishaq qala hadatsani Muhammad ibnu Yahya bin Hibban al-Ansari ana Ubaidillah bin Abdullah bin Umar qala qultu lahu ara'aita wudu'a Abdullah bin Umar li kulli salah. Abdullah bin Umar kata, Yahya bin Hibban al-Ansari kata, dia tanya kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, adakah kamu melihat Abdullah bin Umar ni berwuduk setiap kali solat? Suci tak suci? Main mana dia ambil tu? Aku jawabnya Ubaidullah, hadatsathu Asma bintu Zaid bin Al-Khattab, menceritakan kepadanya oleh Asma bintu Zaid bin Al-Khattab bahwasanya Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir Al-Ghasil, dia telah menceritakan kepadanya bahawasanya Rasulullah menyuruh berwuduk untuk setiap kali solat. Suci ke tak suci ke mesti berwuduk dah. Falamma syaqqa dzalika ala Rasulillah, bila benda tu keberatan Nabi, maka disuruh bersugi saja setiap kali solat dah. Kemudian wudi anhul wudu, di tak wajib berwuduk dah, bersugi saja. Fakana Abdullah, maka Abdullah melihat dalil ni kuat dah, maka sebab itulah yaf'aluhu hatta mata, dia buat sampai mati dah. Siapa dia cerita habis je. Dia royak analogi lah berkenaan dengan Ibnu Umar. Tak, kalau tu tengok Ibnu Umar ni, kalau segi bukan Abin J apa dia? Ustaz apa dia? USA dah. Ustaz Salmi Ali. Maksudnya Ibnu Umar ni kalau masalah ni dia ambil hak itu sekali, ahwat sekali lah. Hak lebih ketat sekali lah, sebab tu mazhab Syafi'i ni lebih ketat sikit, lebih berhati-hati sikit daripada ambil mazhab Ibnu Umar lah. Dah. Jadi Ibnu Umar dia siapa hadis dia pegang susung sampai mati dia pegang dah. Jadi pada asalnya wuduk likulli solah. Kemudian as-siwak likulli solah. Jadi dia tinggal tu dia ambil siwak saja. Sebab tu Ibnu Umar amal ke tu sampai mati dah. Hatta mat. Okey, itu berkenaan dengan lah. Jadi asalnya wuduk likulli solah, kemudian dimansuhkan dah. Okey, yang kelima, maksud yang kelima idza kumtum ila solah ni maksudnya amru ijab lil muhdits wa amru istihbab li ghairil muhdits dah. Suruhan ni suruhan wajib pada orang berhadas dan sunat sahaja untuk orang yang tidak berhadas sudah. Dan inilah pilihan yang diambil oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala. Katanya Imam Tabari, wa aulal aqwal fi dhalika indana bis-shawab qaulu man qala innallaha ana biqaulihi idza kumtum ila salah jami'a ahwali qiyamil qa'im ila salah ghaira annahu amru fardin bi ghuslin mamrul bi qa'im ila salah ba'da hadatsil kana wa qabla ihdathil wudu' minhu wa amru nadbin liman kana ala tuhrin qad taqaddam sa'dilah. Suruh ni wajib kalau orang hak ada sebelum tu dia berhadah ataupun melakukan perkara yang batalkan hadah, tapi suruh sunat saja untuk orang yang masih kekal yang ada berwudu dah. Okey, lagi dah. Ada pendapat yang keenam, wajhun sadis dah, pendapat yang keenam disebut oleh Imam Tabari rahimahullah taala. Tafsir Tabari ni tafsir hak terulung, tafsir hak aqdam dah, paling lama lah, paling senior dah. Kemudian mufassiri hal lepas tu hanya merengkahkan ataupun meniru ataupun memetik, memilih apa hadis Tabari saja. Macam contohnya Ibn Katsir. Ibn Katsir banyak dia ambil daripada Tabari, dia ringkas balik dah. Jadi hak asas sebenarnya Tabari. Doktor Dr. Najib bin Abdullah Qari dia tesis PhD dia
Israiliyah dalam tafsir At-Tabari juzuk 1 sampai juzuk 15. Ni diceritakan oleh apa dia? Mana Hadi ke? Mana Hadi kata dia telefon ke Dr. Najib. Dr. Najib kata yang tahu pertama minta dengan anak. Tes PhD anak. Tak ada orang minta, tak ada orang minta orang kedua eh. Yang pergi minta je. Belum klik sabar lagi minta dengan dia. Ustaz kata nak minta tes PhD. Ustaz. Dah. Sebab Madinah ni nak buat PhD dia kena ngaji di Madinah juga. BA, MA, PhD. Dia kena ngaji Madinah juga. Tiga-tiga PhD apa dia CJ dia tu, syahadah dia tu Madinah tiga-tiga kan. Jadi tajuk dia nya ialah Israiliyah dan hadis-hadis maudhu'ah dalam tafsir At-Tabari juz 1 sampai juz 15. Bahasa Arab lah tafsir dia tu. Jadi kalau orang tidak ada asas berkenaan dengan ilmu hadis semua sekali dia pakai baca saja, bahaya. Mana tu? Perlulah. Jadi Imam Tabari kata maksud ayat ni nya ialah katanya sebahagian ulama, inna hadhil ayah unzilat ala Rasulillah i'laman minallah lahu biha alla wudu'a alaihi illa idza qama ila salatihi. Ayat ni Tuhan nak royak Nabi bahawa tak wajib berwudu kecuali untuk semaya. Bukan setiap kali berhadas mesti berwudu, tak mesti. Nak semaya baru berwudu. Faham tu? Duna ghairiha bil a'mali kulliha, bukannya perlu berwudu kerana buat kerja yang lain. Dah. Setiap kali berhadas nak berwudu ke? Tak perlu. Nak semaya baru berwudu. Dah. Kau nak tahu? Maksudnya yajuzu ta'khirul wudu. Dah. Wa kata yajuzu ta'khirul ghusl wajib. Dah. Entah berjunuk contohnya. Lepas tu entah pergi Kedah, boleh pergi Kedah? Boleh. Kayak pernah Nabi kayak temu Abu Hurairah nampak Nabi lari lalu. Dia takut Nabi mari dah. Nabi kata temu lagi gimana? Dia Abu Hurairah kata, Rasulullah, aku dah tidak suci dah, aku pergi mandi dulu baru ketemu kamu dah. Nabi kata, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Dah. Maha suci Allah. Orang mukmin tidak najis. Tak najis lah maksudnya. Tak najis boleh salat lah, boleh salat, boleh kecek, boleh makan sekali, tak masalah. Dah. Tak semesti ke mandi wajib selalu. Kena tu. Kemudian soalan lagi nya, adakah harus bagi seseorang sembahyang beberapa kali dengan sewuduk saja selagi mana wuduk tak batal? Boleh ke tak boleh. Fala ba'sa bizalika, tidak mengapa dalam hadis Bukhari, dan walaupun tu tak ngaji Bukhari, tengah ngaji tahun depan insya-Allah taala, tapi disebut banyak hadis Bukhari sini. Dalam hadis Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW berwuduk inda kulli salah. Katanya Anas, kaifa kuntum tasnaun, bagaimana kamu melakukannya orang tanya pada Anas lah, kamu sendiri buat macam mana? Katanya Anas, yujzi'u ahadunal wudu' malam yuhdis, sudah memadai wudu untuk kami selagi mana tidak berhadas. Dia dalam hadis lain pernah Nabi sembahyang beberapa kali ketika tahun Nabi takluk Mekah dengan sewuduk saja. Maka Umar bertanya, Nabi jawab, amadan amatuhu ya Umar, amadan sanatuhu ya Umar, sengaja aku buat wahai Umar. Umar tanya Nabi, dah mana Nabi sekala wuduk sama nak semaya, sekali ni wuduk banyak kali semaya Nabi kata, amadan sanatuhu ya Umar, sengaja aku lakukannya wahai Umar sengaja aku buat. Maksudnya boleh lah. Kena Uzaifah. Okey, di sana ada beberapa hadis berkenaan dengan wuduk ni. Antaranya hadis la wudu'a illa min hadasin. Tidak perlu berwuduk kecuali kerana berhadas. Dia ada juga wudu'un ala wudu'in, nurun ala nurin. Ini syahur hadis ni. Wuduk atas wuduk, cahaya atas cahaya. Entah wuduk atas semaya, patut wuduk pula. Sunat tak jadi wuduk kan? Wuduk atas wuduk ni cahaya atas cahaya Kemudian ada hadis lagi, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Sesiapa yang berwuduk selepas pada dia masih suci lagi, dia wuduk pula, maka ditulis untuknya pahala 10 kebaikan. Jadi soalannya hadis ni Ustaz sebut sama dalam buku-buku pun ada. Soalannya hadis ni sahih ke tak
Jawab dah. Kulluha ahadits dha'ifatul asanid. Semua sekali hadis ni dhaif belaka dah. Jadi ustaz nasihatlah kepada orang nak pergi Mesir ni, kita pergi cari dah. Syekh Mustafa Adawi dah. Tinggi sanad dia Syekh Mustafa Adawi ni. Syekh Mustafa Adawi ni saya ustaz tu dia ngaji dengan ni Wahid Amsalam Bali. Bukan Mustafa Adawi. Kita kena cari ni. Syekh Mustafa Adawi dah. Kata ustaz anak ngaji kitab ustaz ni. Dah. Tafsir ustaz. Tahu jak dia dah. Kita minta ngaji kitab ni apa ni dia. Dah. Tafsir. Okey, apa dia Syekh Mustafa Adawi ni kepakaran dia ni beda hadis lah. Walaupun dia ni asalnya engineer, dia asalnya muhandis dah. Tapi kepakaran dia bagi hadis dah, dia tafsir dah. Insya-Allah lah. Okey, dalam ayat ni Allah perintahkan bila berwuduk basuh muka. Tuhan tak suruh pun komo, basuh tangan, masuk air hidung. Beda aku. Jadi soalannya ma hukmu al-madmadatu wal istinsyaq? Apakah hukum berkomo-komo dan memasukkan air dalam hidung? Apa hukumnya dah? Kata dia kilahuma mustahabun. Kedua-duanya sunat dah, digalakkan. Ni pendapat jumhur al-ulama dah. Adapun hadis yang warid daripada Rasulullah, Nabi ni selalu berkomo-komo, selalu berwuduk, selalu memasukkan air hidung dah. Dan Nabi menyuruhnya supaya memasukkan air hidung, maka hadis ni mahmul alal istihbab. Kita anggap kita tanggung ke hadis ni sebagai istihbab suruh yang digalakkan sahaja dah. Sebagaimana ini kerana alasannya kerana Nabi pernah bersabda kepada orang yang tak panas maya, Nabi suruh dia berwuduk dulu. Nabi kata, "Wa summa tawadda kama amarakallah." Kamu hendaklah kamu berwuduk sebagaimana Tuhan perintahkan kamu. Jadi wuduk sebagaimana Tuhan perintah ni saya sebut, kamu saya sebut basuh muka dah. Jadi hak wajibnya basuh muka. Kamu maksud dia tak wajib dah. Wa fi sahihaini, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, dalam hadis daripada Abu Hurairah, Nabi kata man tawaddaa falyastansir. Mana-mana orang yang berwuduk maka hendaklah dia istinsar. Istinsar maksudnya memasukkan air dalam hidung dah. Istinsar. Apa dia seguk seduk. Seduk. Oh, seduk. Seduk dengan mulut seduk ni. Dah. Seduk etok. Kau ada. Dengan hidung seduk juga. Seguk. Ikutlah kepada dia. Dah. Tanya doktor tahu ke. Wa fi sahihaini wa man istajmara falyutir. Di mana-mana orang istijmar, orang yang istinja dengan batu, maka hendaklah dia menggunakan falyutir, hendaklah dia menggunakan bilangan yang ganjil dah. Jadi al-itar fil istijmar mustahabbah wa kadzalika al-istinsar. Hukmuhu wahid dah. Hukumnya sama dah. Faham? Katanya Imam Tabari dalam mensyarah ke hadis ni, Imam Tabari kata hadis idza tawaddaa ahadukum falyastansir ni dalil bahawasanya wajibnya istinsar, wajibnya hembus ataupun memasukkan air dalam hidung. Fa inna fi ijma'il al-hujjatu ala anna zalika ghairu fardhin wajib. Tapi dalam ijma'nya hujjah bahawa itu tak wajib. Yajibu ala man tarakahu ila salah. Yang mana tidak wajib pada orang yang tidak melakukannya mengulangi semula semaya dah. Jadi oleh kerana itu menunjukkan bahawasanya istinsar tidak wajib dah. Adapun membasuh dua telinga, menyapu dua telinga, apa hukumnya? Fa innahu fi ijma'i jami'ihim ala anna tarka ghuslihima aw ghuslima aqbala minhuma ma'aji ghairu mufsid salatan man shalla bi tuhrihi. Maka ulama sepakat orang yang tidak menyapu telinga tidak merosakkan sembahyangnya dah. Kerana orang yang meninggalkan menyapu telinga dah. Tu. Itu pendapat dia lah dah. Pandangan dia lah. Kalau kita ngaji dalam apa dia? Kita ngaji dalam apa dia? Bulughul Maram. Syarah dia terjih wajib pula sapu telinga wajib. Apa dia common dengan masuk hidung wajib dah. Okey, soalan lagi dia berkenaan dengan wudu. Idza kumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Dia nak faham tafsir Quran ni dia melibatkan dua perkara penting saja. Okey, dua perkara penting dah.
Satunya bahasa Arab. Semua ilmu alat lah bahasa Arab tu. Nahwu, sorah, balaghah, ma'ani, bayan, badik semua sekali dah. Selaginya perlu juga untuk memahami ayat Quran ni kena perlu pada hadis Nabi dah. Dah. Sebab Nabi tu kata litubayyana linnas manuzila ilaihim, supaya kamu menjelaskan kepada mereka dah. Jadi kalau bahasa Arab saja pun tak padai dah. Tu kena dua-dua sekali dah. Okey. Soal apa dia? Soalan di sininya, adakah wuduk ni sah basuh sekali-sekali saja ataupun kena ulang 3 kali? Hal al-wudu' marratan yujzi am la budda min at-tadat? Adakah sudah cukup sekali-sekali wuduk ataupun kena ulang 3 kali? Ya, sudah memadai wuduk sekali-sekali saja. Sebab perintah basuh muka tu sekali ya. Perintah ni al-amru la kaedah usul lah. Antara ngaji usul, ni mukadimah ya. Tak ada habis kat jalan ngaji dak. InsyaAllah Ustaz sambung lah. Habis akidah tu sambung usul pula dah. Siapa kita tahu. Apa dia dalam kaedah usul berkenaan dengan al-amru ni, suruhan ni, suruhan sekali ya. Ustaz kata Zaim pergi ambil air. Zaim pun pergi ambil air, sudah lah kata. Dia ambil air sekali sudah, tak air pun sudah lah. Ambil air tok sini. Dia ambil air betul sini pula kata air. Segar ke budak ni. Contohlah air dah. Maksudnya kita faham dengan suruhan tu sekali ya. Betul tak? Kita faham suruhan ni sekali ya. Kau rasa? Kau nak lagi? Kau banyak kali lagi? Sekali je. Kalau anda banyak kali tu asam tirong lah anda tu. Ada. Tak ngaji usul fiqh anda. Jadi perintah sekali ya. Jadi bila Tuhan suruh basuh muka, sekali basuh muka ya. Wajib ya. 2 kali 3 kali tu kerana hadis Nabi. Nabi buat 3 kali, Nabi basuh 3 kali juga. Maka kita buat 3 kali. Jadi sunat lah 3 kali tu. Jadi wajib sekali saja dah. Tapi sekali pun rata lah. Kalau sekali tak rata, kena wajib 2 kali lagi dah. Faham tu? So yang keduanya dalilnya kerana Nabi pernah berwuduk sekali-sekali dah. Kana tawadda'a maratan wa maratain wa thalatha marat dah. Nabi pernah berwuduk sekali-sekali, 2 kali, dan 3 kali pun Nabi pernah berwuduk juga dah. Tapi tak pernah Nabi wuduk 7 kali ke, 6 kali ke, macam was-was tu. Basuh. Dah. Nellah tangan dia. Hau muka dah. Basuh bong nellah dah. Was-was. Kau ngaji fiqh kau was-was dah. Sungguh. Kita heran orang ngaji pondok kau banyak ngaji kau was-was apa? Sebab dia ngaji kitab kuning. Dah. Kita ngaji hadis Nabi ni masalah sungguh. Jadi kena ngaji dua-dua lah. Kitab kuning pun ngaji, tak putih pun ngaji juga dah. Boleh? Faham aku? Nanti kau ngaji kau was-was awak ke dia ngaji dah. Jadi kena ngaji hadis insya-Allah hilang lah was-was kita dah. Okey, habis kat tu dah. Soalan seterusnya, uzkur ba'd aqwal ahli ilmi fi ta'rif al-wajh alladhi amara Allah azza wa jalla bi ghuslihi indal qiyam lis-salah. Dah. Sebutkan ta'rif muka. Mengikut pandangan ahli ilmu, yang mana muka ni Tuhan perintah kita basuh dah. Fagsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Muka mana nak basuh? Muka mana basuh? Bayar muka. Muka pintu. Dah. Muka orang. Dah. Banyak muka ni. Dah. Muka mana dah? Kata dia, wa aulal aqwal bis-shawab fi dhalika indana wallahu alam qaulu man qala al-wajhu alladhi amara Allah azza wa jalla dhikruhu bi ghusli al-qa'im li salati kullu man hadara an manabiti sya'ri ra'si ila munqata' dhakni tulan. Maksud muka mengikut pendapat jumhur yang Tuhan perintahkan supaya kita basuh muka waktu nak berwuduk ialah selepas daripada ni, lepas pada tempat tumbuh rambut ni, start sini sapalah hingga ke dagu dah. Dagu lah. Ni panjang. Dah, start sini sampai sini. Wa ba ma balik uzunaini ardan. Lebar pula antara dua telinga dengan telinga lah. Tu. Mimma huwa zahir li'ain nadhir, bila kita nampak, kita ngadap soal kita nampak dia. Nampak kat mana muka ni? Muka ni. Al-wajhu
idza waqa'a bainakuma al-muwajahah dah. Tengok muka dia. Mana nampak? Hang nampak tu dalam mukanya. Kalau tak nampak tu muka-muka ni, muka-muka ni. Kau muka juga ni. Ni muka-muka tak nampak dah. Hang nampak tu muka je. Maksudnya hak dalam mulut kau, hidung kau tu bukan muka. Dah. Dalam mulut lah. Waduna ma ghattahu sya'ru al-lihiyah. Dia hak terlindung dengan janggut lebat pun bukan muka juga. Dah. Ataupun ada janggut ada sabit tebal dah. Bukan muka juga tu. Tu. Jadi sebab itulah basuh apa dia sabing, kamu dia janggut tebal ni sunat sahaja dah. Tu. Takhlil al-lihiyah dah. Sunat sahaja dah. Kalau janggut antara orang wajib je. Rambut tak wajib lah, tapi sini wajib lah. Dia punya kulit dia wajib lah. Okey, soalan lagi dah. Adakah hadis hak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda takhlilul lihiyah, Nabi mencelah-celahi waktu Nabi basuh janggut ni? Ada ke tak hadis? Jawab dah, la a'lam fi takhlil lihiyah hadisan sahihan. Aku tak tahu ada hadis sahih berkenaan dengan Nabi ni menyelak-nyelakti janggut dah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab dia Talkhisul Habir dah. Muka surat 85 87 dah. Untuk lebih ni lagi boleh rujuk dah dalam kitab dia dah, Nasbur Rayah. Begitu juga dah. Faedah dah. Katanya Abdullah bin Ahmad daripada bapanya, laisa fi takhlil lihyah syai'un sahih. Tidak ada hadis sahih berkenaan dengan menyelak-nyelakti janggut dah. Dan telah berkata Ibnu Abi Hatim daripada bapanya Abu Hatim, la yasbut anin nabi fi takhlil lihyah syai'un. Tak sabit satu hadis pun berkenaan menyelak janggut ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Okey, dalam ayat ni Tuhan sebut wa aydiyakum il marafiq. Dia tangan kamu dak kamu basuh sehingga ke siku dah. Illa ada illa. Kalau tengah ngaji illa dalam gadas mi'atu amin. Illa ni hak majrur tu termasuk ke tak termasuk dah? Masuk ke tak? Dah? Ni ada dua pandangan lah. Ada kata masuk, ada kata tak masuk dah. Ada kata kalulah dia tu ajza' minhu, maka masuk. Kalau bukan ajza' minhu tak masuk. Dah. Macam akal tu asama kata ila ra'sihah lah. Aku makan ikan sehingga pala. Pala makan juga kau tak makan pala. Sekat pala aku makan ikan. Ekor makan, tubuh dia makan, pala so tak makan. Sebab apa? Sebab benar makan pala dia. Ila ra'sihah tinggal pala saja. Pala ngah tulis saja pergi kucing je. Kalau ila ra'sihah maksud dianya masuk juga ngepal-pal makan juga tak. Dengan mata-mata kita isap, dengan otak-otak kita makan kita belah tak. Antara ra'sihah ila ra'sihah ada pagi dah. Tangan lebih hurai lah. Jadi sininya maksudnya basuh tangan tu siapa siku kau termasuk juga siku kau atau termasuk siku sekat tu ya basuh. Siku tak payah basuh. Dah. Ni dua-dua pandangan ulama ada dah. Dua-dua pandangan ulama ada. Kata dia ahli ilmi fi zalika qaulan. Ahli ilmu ada dua pendapat berkenaan dengan apa dia maksud ayat ini. Yang pertama sekali jumhur mengatakan marafiq termasuk juga dah. Termasuk jugalah. Tu. Kenapa? Kerana illa bermakna ma'a. Maksudnya kamu basuhlah tangan kamu bersama-sama dengan siku. Tu. Contohnya ayat Quran wala ta'kulu amwalahum ila amwalihim. Dah. Jangan kamu makan harta benda mereka bersama-sama dengan harta kamu. Maksudnya campur sekali dah. Jadi illa bermakna ma'a. Dan mereka juga buat dalil dengan hadis yang dhaif. Rasulullah SAW idza tawadda'a adaral ma' ala mirfaqaihi. Bila Nabi berwuduk, Nabi pun gosok-gosok tangan dia di siku dah. Tapi ada dhaif lah. Tak. Maksudnya masuk juga lah.
Jadi Imam Tabari menterjihkan pendapat ni lah. Pendapat yang kedua, membasuh dua siku itu tidak wajib, bahkan sunat sahaja dah. Ni juga ikhtiar At-Tabari rahimahullah taala. Dia cerita ke mazhab ini daripada beberapa orang ulama lah. Dia kata was-shawab mil qawli fi dhalika indana anna ghusl al-yadaini al-mirfaqaini min al-fardi alladhi intarakahu aw shay'an minhu tarikul lam tujzi as-salah ma tariki ghuslahu fa amal mirfaqani wa ma wara'ahuma fa inna ghusl dhalika min al-nadbi alladhi nadaba ilahi. Jadi hak wajib sekat tu saja, hak basuh kepala tu sunat saja dah. Antara dalil mereka pakai hadis iaitu ummati al-ghurru al-muhajjaluna min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maksudnya umat aku bercahaya dengan sebab berwudu dah. Sekat itulah berwudunya. Siapa nak lebih lagi, maka falyutil. Itu perkataan Abu Hurairah pula. Adakah sunat kita basuh ni lebih daripada siku? Basuh di mana panggil? Lengan panggil. Ni lengan tak? Ni kau panggil? Lengan tak? Ni tangan. Ni bagaimana? Kaki. Ni lengan panggil tak? Lengan tak? Ni kau boleh panggil? Tangan belakang. Tangan belakang ni. Ni lengan. Ni pergelangan tangan. Ni kau dia panggil? Kerat ni panggil dia? Ni tangan, ni lengan kan? Ni arm. Ni panggil apa? Forearm. Arm lah. Melayu tahu. Lengan belakang. Lengan ni aja. Tak. Ni bukan lengan ni. Lengan ke? Tangan, ini lengan. Ni panggil dia ni? Tangan, ini lengan. Ini siku, ini siku. Siku ni apa? Ini tangan, ini siku. Ni tangan belakang ni. Tangan belakang. Sat sini sat. Bahaya tu mereka bahasa lain pula. Dah. Mana saat ni saya? Okey, adakah disunatkan kita membasuh lebih daripada siku dah? Sunat ke tak dah? Katanya apa dia syekh kita ni, na'am, ya, disunatkan dah. Tu. Sebab ada hadis tablughu al-hilyah mil mu'min haitsu yablughu wudu. Siapalah perhiasan sehingga sampainya wudu dah. Tapi kita ngaji dalam Bulughul Maram, tak dah. Tu perkataan Abu Hurairah saja. Dah. So yang kedua gelar tak pakai sini, pakai kat sini gelar. Ada. Apa pakai gelar sini? Tak pakai gelar sini. Ada. Dah. Itu jumhur pendapat sahabat. Sebab tu Abu Hurairah dia berwuduk lebih pada tu pun dia susu-susu pun. Dah. Jadi jumhur sahabatnya sekat tu ya dah. Tidak disunat kita basuh lebih pada inilah. Nak basuh siapa? Tiuk basuh. Pada dia lebih tu Tuhan suruh. Ilmu rafiq terbasuh pakai atas ni. Dah. Dari segi hadis pun tak ada. Lepas tu dari segi apa dia menyalahi ayat Quran pula dah. Ustaz lebih cenderung pendapat tu dah. Tak boleh dah. Tidak disunatkan basuh lebih daripada ni. Dah. Kalau dah nak mengatakan ini saja, biar orang tak tahu sunat. Yang keduanya, sebab kita tak kena lah dengan ayat Quran. Dah. Kemudian jadi melampau lah pula. Dah. Oh kita kau sekaki sekat ni sekaki je. Siapa lutut sekaki je. Sebab air banyak bau-bau. Bau-bau air tak. Sebab sekat ni basuh kaki je. Jadi basuh kaki sekat tu je. Okey. Dalam ayat ni kita baca wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala kamu dah. Ma hadur ra'si dah. Mana kepala ni? Tunjuk kepala lagi. Mana kepala dah? Tu kepala dah. Kepala Lutfi mana? Sini sir. Okey, kepala dah. Tuhan suruh sapu kepala, bukan sapu rambut. Faham ke tu? Sapu kepala.
Tuhan suruh kita sapu kepala, bukan sapu rambut. Maksudnya kalau ada orang panjang, dia pun sapu rambut-rambut dia. Sah tak? Tak sah. Dia kena sapu rambut, ada kawasan kepala, faham tak? Mana ubun-ubun dia ke, ataupun seluruh semua sekali ke. Jadi kalau orang rambut panjang, dia sapu bawah ni saja, tak jadi, tak sah lah. Sebab tu sapu-sapu kepala. Kepala lain, rambut lain. Kau serupa habis? Okey. Tak serupa? Okey, tahu tak serupa. Jadi kepala ni tempat tumbuh rambut sehinggalah ke belakang lah. Kalau tak ada rambut, bukan kepala. Tempat tumbuh rambut, walaupun tak ada rambut pun kepala juga lah. Orang ada rambut situ belakang ni rambut ada. Ni kepala dia, ni muka dia. Kepala juga lah. Kena sah. Adakah orang botak depan ke? Ada sah. Okey, Maggi semua. Cara sapu kepala deh. Ada depan. Kita sebut depan. Cara sapu kepala macam mana deh? Panjang lebar ni sebut bau uduk ni. So dah tak habis hari ni. Bau uduk saja ni. Tayam pula. Gila. Okey. Hal udhunani min ar-ra'si. Adakah telinga termasuk kepala ataupun suku-suku anggota lain? Kata dia ada pun hadis yang mengatakan al-udhunani min ar-ra'si, maka hadis itu dhaif. Semua turut hadis dia. Walakin hal yumsaha. Tetapi adakah disapu dua telinga sapu telinga kepala? Maka ni pegangan kebanyakan ahli ilmu. Sapu telinga telinga kepala. Cara dia macam mana? Kita ambil air sikit, kita pun basuhkan tangan kita. Tak sini kita pun tolak, kemudian kita pun masuk ke jari telunjuk kita dari telinga. Kita pun tak sini tolak pakai depan dak. Kemudian kita pun gerak-gerak ke hak ni lah. Habislah sekali. Depan lepas pada telinga lah, baru depan pula. Sebab ada riwayat hak tolak saja, riwayat depan belakang depan dah. Kalau belakang dulu, pada depan pula pas sapu telinga dah. Boleh belakang gaya bebas dah. Gaya bebas. Tapi yang pentingnya sapu kepala, butir kepala, lepas tu tak sapu telinga dah. Hal tu pentingnya. Jadi sunnahnya air yang sama. Sapu kepala, sapu telinga dah. Dan sunnah juga sapu sekali saja. Boleh? Dan sunnah juga sapu sebutir kepala. Bukan sapu cing gitu dah. Ambil air cing. Malu tu ni Aziz dah. Itu bukan sapu, tu basuh panggil dah. Ambil air dah. Ustazah ajar ni. Budak jadi gitu belakang. Ada pendapat asing ke basuh dari pandangan ni? Ada Syafi'i. Dah. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi dipakai sekali. Ada hadis Nabi ambil air lain pula basuh telinga kan. Tapi hak sunnahnya ialah sapu kepala ni apa dia sekali dengan telinga, dia sapu sekali saja, dia sapu sebutir kepala dia, bukan depan saja dah. Apa kata? Boleh sapu cincin-nya. Beda Uzaifah. La tamsah hakaza. Imsah hakaza. Khuz ta'khudh al-ma' bi yadayk. Dua tangan وتضعها في مقدم الرأس ثم تدفعها إلى الخلف ثم تضع السبابتين في أذنين وتمسحهما. Tu cara dia dah. Payah dah. Sebab kamu panjang ke mana? Dia sekat ni lah, sekat tu lah. Bukan sampai bawah duduk. Bawah ni sambul lah. Sekat tu lah. Sekat tu, kamu dia tak telinga ni. Kalau misalnya kita buka masjid kan, masjid kat luar. Sebab tu masjid kena buat tempat wuduk tertutup untuk muslimat ni. Jangan buat buka gitu. Hanya kaum muslimat dah. Kalau in case lah kita pergi tempat situ kan, kat luar tu macam kalau kita nak buka kita punya. Dia kalau nak ikut kaedah boleh perempuan sapu atas tudung dia, boleh sapu dah tudung dia.
Kau nak kira lah. Ada kadang begitu lah dia nak buka siapa tu duduk cukup dah sebenarnya. Macam dalam mazhab Hambali kan boleh sapu atas serban. Orang lelaki boleh sapu atas serban. Sekali serban boleh sapu kita. Tak perlu buka serban dia lah. Dah. Jadi orang perempuan mungkin juga boleh sapu atas tudung dia lah. Orang perempuan lagi lah perlu sapu atas tudung dia. Sebab nak buka aurat bukan dia tak. Jadi dalam keadaan tak ada tempat tertutup nak berwuduk buka. Tak usah buka lah. Siapa atas tudung dia tu. Okey, lagi dah. Hal yajibu mashu ar-ra'si kulliha anna masabaqtaha yujzi. Adakah wajib sapu sebetul kepala ataupun sudah memadai dengan separuh bahagiannya saja dah. Tentang perkara ini banyak pendapat ahli ilmu dah. Tapi hak terbaiknya sapu sebetul kepala lah. Wa fi'lu ma yalzimuhu dah. Itu hak terbaik sekali lah sapu sebetul kepala dah. Mazhab Syafi'i dia pegang biru usikum ni tab'in dah. Maksudnya sapu sebahagian kepala saja dah. Maksudnya suka kunyit 3 jari. Dia sapu di ubur-ubur saja dah. Mazhab Hambali, mazhab apa dia? Mazhab Hanafi tu apa dia? Mazhab Malik ya. Separuh dah. Mazhab Hanafi rubuk. Satu perempat dah. Mazhab Malik seperti kepala dah. Tapi dari segi ikhtiar At-Tabarinya, dari segi pendapat yang terpilihnya seperti kepala lah. Bukan Ustaz? Maknanya perbuatan Nabi tak pernah Nabi sapu depan saja. Tak pernah dah. Kecuali waktu Nabi pakai serban. Nabi pakai serban, Nabi tolak serban dia, Nabi pun sapu atas ni. Kemudian Nabi pun sempurna ke di atas serban dia dah. Tolak serban dia, Nabi pun sapu atas serban dia dah. Itu sahaja dah. Jadi sapu depan ni untuk orang lelaki boleh, tapi syaratnya ketika pakai serban. Faham tak? Dia yang kedua je sempurnakan atas serban, sapu atas serban dia tu. Apa jalah? Ikut sunnah tak? Jadi kalau tak pakai piyah, tak pakai ataupun pecak piyah sama sekali, maka sebutin kepala dah. Faham tak? Apanya lebar dia sebut ni. Berapa kali sapu kepala dah? Berapa kali? Sekali saja dah. Dia sapu dengan basuh ni beza. Sapu dengan air, basuh dengan air banyak. Sapu ni dengan basuh air. Betul tak? Sapu dah. Jangan tukar saya. Okey, dalam ayat ni tu yang sebut wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dua qiraat kan? Qiraat tu bil fathi atau bil kasri dah. Dengan bagi bawah dengan bagi atas dah. Jadi orang hak baca bagi atas ni dia atafkan kepada farsilu dah. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum waghsilu arjulakum. Basuh juga kaki kamu. Bukan sapu dak dah. Tapi Syiah dia baca wa arjulikum. Dia kata sapu muka, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dia sapu kaki kamu dah. Wa arjulikum dah. Dia ada di kalangan Ahlussunnah baca wa arjulikumnya. Dah. Tapi maksud dia walaupun wa arjulikum tu bagi bawah, tapi maksud dia basuh juga. Ataupun sapu. Bila sapu tu? Waktu pakai khuf dah. Dah. Jadi ni dalam akidah tahawiyah antara perbezaan yang disebut antara Syiah dengan Ahlussunnah ialah tauqiru asy-syaikhain wa ghuslu al-qadamain. Dah. Al-mashu al-khufain. Dah. Itu antara perbezaan Ahlussunnah dengan Syiahnya. Ahlussunnah dia sapu atas khuf. Dia basuh dua kaki. Syiah dia tak sapu atas khuf. Dia sapu kaki dah. Sedangkan hadis-hadis berkenaan dengan khuf ni Sayyidina Ali yang meriwayatkan. Lau kana dinu bi ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'la. Tapi tak pakai hadis tu. Dia perbezaan Syiah dengan Ahlussunnah juga ialah menghormati dua orang syekh.
Abu Bakar dengan Umar. Tapi apa dia Syiah, mereka menghina dan mereka maki, mereka apa dia mengkeji Abu Bakar Umar ni. Itu antara perbezaan Ahlussunnah dengan Syiah dah. Jadi kalau kita pergi Mekah ni boleh tengoklah Syiah ni dia sapu-sapu gitu ya, tak kaki dia dah. Kaki dia sapu gitu ya. Dah, sapu tak rasa. Kaki dia tu. Syiah dah tu. Dah. Kena tu. Tapi Arab Saudi ni baik lagi, dia masih benar ke Syiah ni buat haji, buat umrah. Dah. Kena tu. Faham ke tu? Antara dalil yang mengatakan bahawasanya sininya maksudnya sapu bukan basuh, bukan sapu dak, ialah pernah sekali waktu sahabat-sahabat bermusafir dengan Nabi. Siapa-siapa asal lewat dah. Dia sahabat ni kan lorak lah. Jadi orang hak lorak ni dia berwuduk-wuduk, tiba-tiba kaki dia masih tak rata pergi air. Dia pun semaya. Nabi pun nampak, Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit ia tak terkena air dah. Jadi Nabi marah, Nabi tegur dengan derah, dengan ulai kali itu menunjukkan bahawasanya wajib basuh kaki. Dia kena rata dengan air dah. Tak boleh sapu-sapu dah. Kan tu. Jadi doa ni kena kepada Syiah tu doa ni. Wailul aqabi minan nar ay asyiah. Celakalah orang tak basuh kaki, tak rata basuh, maknanya Syiah lah. Dah. Kena tu. Tu doa Nabi untuk Syiah kan. Boleh. Habis kat tu dah. Okey, wa arjulakum ilal ka'bain. Dia basuhlah dua kaki kamu sehingga dua buku lali. Al-ka'bain. Ma ma'mal ka'bain? Dah. Al-ka'ban humal azman an-nati'an fi jambai ar-rijli. Naqala dzalika al-Qurtubi rahimahullah al-jumhur. Jumhurnya sebagaimana nakal kat Imam Qurtubi, maksudnya dua tulai yang timbul pada kaki ni. Dah, ni kaki kanan lah. Ni dua buku lalinya. Ni hak nisa dah. Wa naqal Qurtubi an Syafi'i qawluhu lam a'lam mukhalifan fi al-ka'bain huma al-azman. Yang Qurtubi menakal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata aku tak tahu ada khilaf tentang makna Ka'bain dah. Itu maksud dia al-Ka'bain dah. Okey, soalan lagi dah. Hal yajibu takhlilu asabi al-qadam? Adakah wajib kita mencelah-celahi jari jemari kaki? Wajib ke tak? Dah. Katanya Imam Qurtubi, qala Ibnu Wahb bin Al-Malik, laisa ala ahadin takhlilu asabi ar-rijlaihi fil wudu wala fil ghusli. Tak wajib seseorang mencelah-celahi jari jemari dua kakinya ketika berwuduk, tidak juga wajib ketika mandi. Wala khaira fil jafa' wal ghuluw. Dan tidak ada kebaikan bersikap melampau. Dah. Katanya Ibnu Wahab, takhlil asabi ar-rijlain muraghab fihi, memang digalakkan tetapi tak wajib. Wala budda min zalika fi asbahin, dia lebih tangan. Dah, sebab tangan mudah. Kata Ibnu Qasim bin Malik, man lam yukhallil asabi rijlaihi fala sya'alaihi. Imam Malik kata sesiapa yang tidak mencelah-celahi jari jemari kaki dia, maka tidak mengapa. Dah. Kuat Ustaz. Baca lagi. Di sana ada hadis yang disebut-sebutlah. Faman zada au naqasa faqad ta'adda wa zalama. Apakah sempurna mata hadis ni dan apakah darjah hadis ni dah? Dah. Dia jawab soal-soal kita ni bukan benar. Dah, mengaji hadis dak, mengaji hadis budak juga. Tak jawab. Kena. Okey, hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sunannya. Baca dah hadis ni. Ustaz dia baca dah hadis. Bau wudu baca dah. Masih bau wudu dah kau? Ustaz dia. Bau wudu masuk dah. Habis dah wudu. Belum lagi habis. Tak baca hadis ni. Dengan sanad yang sahih hasan, tapi setengah matanya ada mungkar sikit dah. Dalam hadis tersebut bahawa Nabi membasuh dua telapak tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, Nabi sing kelengir 3 kali, kemudian Nabi pun sapu kepala dia, Nabi masukkan dua telinga, dua jari dari telinga dia, kemudian Nabi pun sapu telinga dia, kemudian Nabi pun basuh kaki 3 kali, Nabi pun kata